Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Adil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama 3 pemimpin pembangkang iaitu ketuanya yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pertemuan itu bagi memastikan keadaan yang lebih baik dalam konteks keluarga Malaysia juga sebagai menjunjung kasih atas nasihat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk meredakan suhu politik dalam negara. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri memaklumkan pertemuan tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat dalam mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19. Ia juga bagi menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak serta membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Persetujuan turut dicapai dalam memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Perdana Menteri bersama pemimpin-pemimpin pembangkang juga bersetuju dan memahami peri pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan lebih kondusif untuk rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan kunci rumah baharu kepada 2 keluarga yang terjejas banjir di daerah Pekan. Salah seorang penerima Muhammad Hanafiah Abu Bakar, 52 tahun, berkata sememangnya dia tidak menyangka akan menerima rumah kurniaan baginda. Tak ada lah kabar kita berangan nak dapat kan. Ini kipo kita tak tahulah, mungkin rezeki kita apa kan. Macam mimpi ya Pak Cik? Macam mimpi ya? Mimpi lah kira. Dapat sebuah rumah baru kan? Bila yang diorang beritahu akan dapat ni? Mana lepas pada banjir dulu. Lepas tu lebih kurang sebulan lah macam tu. Dia orang datang melawat semua tapi dia orang tak cakap apa-apa pun. Mana lepas dia orang datang melawat dalam lebih kurang 2-3 minggu itu macam tu lah. Lepas tu dia orang bagi surat lah mengatakan yang kita dapat rumah ni. Kita pun tak sangka rumah. Kita ingat rumah macam rumah biasa je kan. Seri Paduka Baginda meluangkan masa melawat rumah berkenaan diiringi pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Sebahagian struktur rumah pusaka Hanafiah runtuh akibat banjir pada awal tahun ini menyebabkan dia terpaksa menumpang di rumah saudaranya. Kerja-kerja pembinaan rumah setingkat 3 bilik dimulakan pada Februari lalu turut dilengkapi perabot. Penduduk terjejas terutama warga emas serta ibu tunggal yang tinggal di Yan, Kedah merayu bantuan segera antaranya tilam dan peralatan dapur. Difahamkan terdapat bantuan disalurkan namun faktor lokasi menyebabkan kawasan yang terletak jauh dari laluan utama hanya boleh diakses menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Menurut Pengerusi Persatuan Rekreasi Daerah Luar Yan, Muhammad Firdaus Muhammad ketika dihubungi menyatakan terdapat penduduk di kawasan itu tidak mempunyai pengangkutan berikutan kenderaan mereka rosak. Bantuan yang disalurkan termasuk pak makanan, air minuman, tangki air serta peralatan mencuci yang disumbangkan oleh pelbagai pihak. Antara kawasan yang diagihkan bantuan ialah Kampung Setoi, Teluk Mat Aceh, Kampung Pau, Kampung Lubuk Boy, Kampung Dusun Manggis dan Permatang Cengai. Sebelum ini, penduduk di kawasan itu bergantung bekalan air daripada Gunung Jerai namun bekalan air kini terputus. Syarikat Air Darul Aman sadar menggunakan lori tangki bagi mengagihkan bekalan air kepada penduduk terjejas.
Sementara itu, mengenai kesan banjir terhadap kesihatan penduduk, hasil penilaian risiko oleh PKD Yan mendapati risiko jangkitan penyakit bawaan air banjir adalah rendah. Tiada laporan keracunan makanan atau jangkitan leptospirosis diterima oleh Jabatan Kesihatan. 156 rumah dilawati bagi penilaian kesihatan fizikal dan psikososial. PDRM dan PKD turut membuat penguatkuasaan pematuhan SOP. PKOB Daerah Yan juga membuat ketetapan semua badan bukan kerajaan yang terbabit dalam kerja sukarela di Yan perlu lengkap divaksin dan membuat saringan COVID-19. Bantuan daripada pelbagai pihak terus disampaikan kepada penduduk terjejas banjir di Alor Pongsu, Perak. Terbaru, wanita UMNO menerusi skuad Sayang 3K menghulurkan bantuan bakul makanan berupa barangan keperluan asas kepada penduduk terjejas. Menurut Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, bantuan diharap dapat meringankan beban penduduk yang terkesan dengan bencana tersebut. Akan membantu tidak kira masa dan waktu. Tujuan dia adalah untuk memberi dan menghulurkan bantuan kepada masyarakat-masyarakat setempat, terutamanya mereka yang berada di dalam keadaan musibah ataupun bencana sekarang ini. Beliau mengadakan lawatan di PPS SK Cangkat Lobak yang menempatkan 111 penduduk daripada 26 keluarga. Di Pulau Pinang, 100 buah rumah di Sungai Burung, Balik Pulau dan Teluk Kumbar yang terkesan dengan bencana banjir baru-baru ini menerima sumbangan dan barang keperluan harian. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkata Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata bantuan berbentuk wang tunai dan barang keperluan itu diberikan bagi meringankan beban penerima. Ini kita bagilah di Pulau Pinang juga dikabarkan berlaku banjir, jadi kita pun terus naik bagi kali kedua selepas Perdana Menteri pergi ke Yan tu lagi. Sebelum tu saya dah pergi ke Yan dan kita bagilah sedikit sebanyak untuk mereka lebih selesa dalam keadaan yang orang kata kurang sejahtera. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bantuan kepada penerima di Teluk Kumbar. Industri pelancongan di Kelantan rugi lebih 2.6 bilion ringgit impak penularan pandemik COVID-19. Angka yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan ini menurut Exco Kelantan, Meja Besara Datuk Muhammad Anizam Abdul Rahman adalah susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sekaligus menghadkan kemasukan pelancong. Bagi memastikan industri pelancongan kembali bangkit, kerajaan negeri menerusi gelembung pelancongan giat melakukan pelbagai kempen promosi termasuk pelancongan secara maya. Kerajaan negeri juga telah mengatur beberapa inisiatif dengan bantuan hampir RM800,000 kepada pengusaha hotel, bot dan pemandu pelancong serta industri hiliran yang berkaitan. Adun kemahang itu menjawab soalan Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim pada persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Kelantan ke-14 di Kota Baru. Muslim Care Malaysia MCM tampil membantu meringankan beban Hospital Kajang dengan pemberian peralatan perubatan. Sumbangan berjumlah RM32,000 itu adalah sebahagian daripada misi bantuan kepada hospital terlibat dengan nilai keseluruhan RM250,000. Menurut Presiden Muslim Care Malaysia Zulkifli Wahijan, pihaknya tampil menyalurkan bantuan bagi meringankan beban terutama di wad bersalin. Dan ini adalah siri-siri bantuan Muslim Care Malaysia bersama One Nation dan juga geng Talaki untuk membantu especially yang khususnya sekarang ini banyak kena pesakit COVID-19 dan sebelum ini juga kita telah memberikan bantuan ke hospital yang lain, antaranya adalah Hospital Tengku Ampun Rahimah dan Hospital Serdang. Menyedari keperluan pesakit yang semakin bertambah, Presiden Pertubuhan Wilayah Ummah Malaysia atau One Nation pula menyatakan sumbangan yang diberikan dapat meringankan beban petugas kesihatan dan mampu menyelamatkan nyawa. Sebenarnya One Nation kami punya
sasaran ialah program dakwah dan juga kebajikan. Jadi untuk pesakit-pesakit COVID, kita bukan hanya memberikan bantuan kewangan, tapi juga kami beri bantuan kaunseling dan juga bantuan kerohanian kepada mereka untuk mereka terus tabah menghadapi situasi ini. Sementara itu, pakar obstetrik dan ginekologi Dr. Nurliza Muhammad Ibrahim berkata, meskipun hospital berkenaan tidak menempatkan pesakit COVID-19, namun pihaknya masih menerima pesakit lain dan ada di antaranya disahkan positif COVID-19. Walaupun kami bukan hospital COVID, tapi sesungguhnya kami merawat banyak pesakit COVID. Jadi dengan sumbangan yang diberi ini memang amat-amat dapat membantu meringankan bebanan kerja kami lah. Bersua kembali. Saudara semua, ADUN perlu mempamerkan semangat politik matang, beraras tinggi dan saling bekerjasama demi kepentingan negeri dan rakyat sebagai timbal balik pemberian peruntukan saksama dalam Belanjawan 2021. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah ia dilihat sebagai suatu langkah berani dalam usaha melonjakkan budaya politik baharu yang kurang konfrontasi dengan lebih elemen prihatin rakyat. Semua ahli dewan juga dijemput hadir dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan daerah, jawatankuasa kumpulan fokus daerah dan jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Langkah tersebut telah memungkinkan semua ahli dewan mengambil bahagian secara langsung lagi membina untuk mencari formula memenuhi keperluan rakyat secara lebih berkesan, lebih bermakna. Sultan Nazrin bertitah ketika merasmikan istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama tahun keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 Perak. Dalam perkembangan sama, baginda turut menitahkan agar sektor pertanian, ternakan dan perikanan diberikan perhatian. Ia berikutan keadaan keselamatan makanan dunia kian meruncing akibat penularan pandemik COVID-19. Dengan suntikan kaedah dan mekanisme moden, ia mampu meningkatkan produktiviti bahan makanan bagi menjamin bekalan masa hadapan. Inisiatif program Mental Sihat yang diwujudkan di Selangor bertujuan menangani isu kesihatan mental yang membimbangkan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Data Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan lebih 122,000 panggilan bantuan sokongan psikososial diterima di seluruh negara antara 1 Januari hingga 18 Jun, meningkat 3 kali ganda berbanding tahun lalu. Exco Kesihatan Awam Negeri Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud berkata permasalahan itu bukan hanya melibatkan penjawat awam, malah termasuk petugas barisan hadapan. Inisiatif itu melibatkan kerjasama pasukan penyelidik dari Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Universiti Tunku Abdul Rahman dan NGO. Sihat ialah program kesihatan mental yang lebih holistik dan mampan mencakupi aspek promosi, kesedaran, saringan awal, program intervensi, pembangunan modul dan latihan kaunselor. Sebanyak 17 kes kesihatan mental direkodkan setakat Julai di negeri Selangor. Pihak polis tidak menerima aduan masyarakat orang asli lari dari rumah ketika kampung mereka dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Hasil pemantauan di 5 buah kampung yang menjalani PKPD di Pos Brook dan Pos Blau, kebanyakan komuniti orang asli patuh dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Anggota keselamatan seperti Polis, Angkatan Tentera Malaysia, Pasukan Gerakan AM PGA, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela masih bertugas mengawal pintu masuk di 5 perkampungan berkenaan. Ketua Polis Daerah Gomusang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, komuniti orang asli etnik Temiar itu memberi kerjasama baik. Setakat ini pihak polis tidak menerima sebarang laporan rasmi lah
mengatakan bahawa orang asli lari meninggalkan penempatan masing-masing, seperti pos HAU dan sebagainya. Untuk makluman, pos HAU dan juga pos-pos lain tidak termasuk dalam kawasan pos dalam kawalan pihak polis lah buat masa ni. Dan nasihat pihak polis lah kepada masyarakat asli supaya tenang saja di kampung masing-masing, patuhi sepenuhnya SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jangan panik, okey, dalam menghadapi pandemik inilah. 3 kampung termasuk Kampung Jedip WCT, Kampung Sendrop dan Kampung Sengsang di Pos Brooke masih menjalani PKPD sehingga 26 Ogos ini. Manakala 2 lagi lokaliti komuniti orang asli di Kampung Blau dan Kampung Batang di Pos Blau turut dikenakan PKPD bermula 24 Ogos sehingga 7 September ini. Sementara itu, sebuah stesen kuarantin menempatkan keluarga orang asli positif COVID-19 akan dibuka di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis, Gua Musang. Stesen kuarantin ini mampu memuatkan 300 pesakit dengan tumpuan diberi kepada keluarga orang asli suku Temiar yang mendiami kawasan sekitar. Kalau dulu ada 6 kampung, sekarang ini bertambah lagi 2 kampung dan dikhawatiri penularan ini merebak kepada kampung-kampung di kawasan pendalaman. Jadi keluarga ini turut akan diambil dan ditempatkan di suatu tempat yang dinamakan sebagai quarantine station. Ini bagi mengelakkan mereka masih lagi keluar ataupun tidak mematuhi SOP. Sehingga kini 400 masyarakat orang asli di kawasan lodging positif COVID-19 dan ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah. 2.79 juta ringgit diperuntuk bagi membantu masalah air di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Peruntukan segera ini termasuk 1.04 juta ringgit bagi tanggungjawab sosial Korporat Syarikat Air Terengganu 1. Ia akan disalur menerusi 104 jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung untuk bekalan air harian kepada semua hampir 30,000 akaun pengguna. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata, selain itu RM500,000 digunakan untuk pengurusan logistik dan bekalan air. Turut diagih 1.25 juta air minuman dalam kotak kepada semua rumah terlibat. Bekalan air bersih juga akan dihantar dengan lebih kerap sehingga krisis air berakhir. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia mengkaji untuk memberikan skim yang sesuai kepada anggota yang pencen awal. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, skim yang lebih holistik itu akan memberi peluang untuk kelangsungan hidup ataupun kerjaya kedua kepada anggota yang terlibat. Skim itu akan melibatkan anggota yang berkhidmat selama 21 tahun, layak pencen ataupun yang berhenti berkhidmat lebih awal. Ini yang penting ni, sebab jika tak dilakukan macam ni, maka kita akan lihat veteran ataupun bekas askar ni akan menghadapi satu perjalanan hidup yang sukar. Kan? Bukan saya kata semua yang susah, tetapi ada yang tidak mendapat peluang yang sepatutnya selepas mereka berhenti sebagai askar, sebab tanggungan tu lebih lagi, kan? Nanti kita akan buat satu sesi di mana kita akan buat penerangan yang lebih lanjut mengenai dengan apakah skim-skim yang kita lihat yang sewajarnya untuk anggota tentera ni. Buat masa ni, I think penerangan saya ni adalah melihat yang 21 tahun ni pasal apakah benefit yang diorang patut buat dapat ni, kan? Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri majlis penyerahan dana kempen Tabung Pahlawan 2020 kepada Persatuan Veteran ATM di Wisma Perwira ATM Kuala Lumpur. Kempen Tabung Pahlawan 2020 yang berjumlah 10.2 juta ringgit itu disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz kepada 10 persatuan-persatuan veteran ATM daripada 83 persatuan yang layak.
Jabatan Imigresen berjaya menumpaskan sindiket pemalsuan dokumen perjalanan seperti visa dan pasport negara-negara asing dalam satu operasi khas. Kejayaan ini adalah hasil daripada kerja-kerja perisikan selama 3 bulan. Operasi dilakukan sepasukan pegawai imigresen dari bahagian perisikan dan operasi khas pada 16 dan 17 Ogos lalu di setapak Kuala Lumpur dan Seri Kembangan, Selangor. 3 lelaki warga negara Pakistan berusia antara 32 hingga 56 tahun yang menjadi dalang sindiket pemalsuan dokumen berjaya ditahan. 2 orang suspek ditahan semasa sedang melaksanakan transaksi penyerahan dokumen palsu di dalam sebuah kereta di setapak. Susulan penangkapan itu, kedua-dua suspek telah membawa pasukan operasi ke sebuah kawasan perumahan mewah di Taman Mesra, Seri Kembangan, Selangor pada 17 Ogos lalu. Hasil pemeriksaan yang dijalankan telah berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki membuat dokumen palsu. Semak akan mendapati 2 suspek adalah pemegang pas lawatan sosial yang telah tamat tempoh dan seorang lagi suspek memiliki pas lawatan sosial jangka panjang yang disyaki palsu. Sindiket turut dipercayai menjalankan kegiatan memalsukan pelekat pas lawatan kerja sementara PLKS sejak 2 tahun yang lalu. Turut ditemui 2,320 keping dokumen yang disyaki palsu dan pelbagai peralatan mencetak. Santuari Udang Galah di Sungai Rompin, Kerajaan Negeri Pahang menerusi Jabatan Perikanan akan mempertingkatkan usul mewujudkan pusat santuari tersebut sebaik sahaja kajian dijalankan. Exco Negeri Pahang, Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata mewujudkan tempat pelindungan dan pembiakan sumber perikanan itu memerlukan kerjasama semua pihak terutama penduduk sekitar lokasi tersebut. Kajian ini perlu bukan saja semata-mata kita isytiharkan kawasan itu sebagai kawasan sanctuary, tetapi dia mesti melibatkan semua pihak. Pertama dalam konteks umpama ini ialah penduduk setempat. Sebab kita bila ada sungai itu, kita katakan kawasan ini adalah sanctuary Udang Galah. Maka kawasan itu dilindungi. Dan apabila dilindungi, penduduk setempat tidak boleh pergi melaksanakan aktiviti seperti biasa. Tak bolehlah lepas tu dia nak menangkap udang seperti biasa. So ini kena difahamkan, maknanya penduduk setempat kena bersetuju. Soalan berikutnya. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Adun Muazzam Shah, Insinyur Razali Kasim yang mencadangkan Jabatan Perikanan atau agensi berkaitan mewujudkan santuari Udang Galah semula jadi di Sungai Rompin. Warahmatullahi wabarakatuh. Berita tengah malam kita akhiri dengan segmen sukan. Aksi Liga Premier pertemuan di Pasir Gudang, Johor petang tadi menyaksikan Kuching City FC berjaya merekodkan kemenangan 2-1 ke atas Johor Darul Takzim JDT 2. Kemenangan membolehkan The Cats keluar dari kelompok bawahan dan berada di kedudukan ke-9 selepas 12 perlawanan. Aksi seimbang kedua-dua pasukan ditampilkan pada awal babak permainan sebelum jaringan Fernando Rodriguez pada minit ke-17 berjaya meletakkan JDT 2 di depan. Bersambung di babak kedua, kegagalan penjaga gol pelawat T. Shahiz Warren menampan kemas percubaan Irwan Shazmin Wahab mengundang padah apabila rembatan susulan Irwan menerjah gol sekaligus menyamakan kedudukan pada minit ke-58. Namun, rembatan Amir Amri Saleh pada minit ke-82 kembali meletakkan tuan rumah di depan dengan 2-1. Berbaki 8 perlawanan, Kuching City FC kini dengan 16 mata selepas 12 perlawanan, manakala JDT 2 kekal di posisi keempat dengan 27 mata.
Saya seorang yang penuh dengan cabaran. Itu gambaran yang diberi oleh bekas Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam, yang kini dilantik selaku Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Dato' Abdul Ghani Hassan. Menurut Stuart, pada awalnya beliau sendiri tidak mengetahui namanya dikaitkan bagi jawatan tersebut sehinggalah dimaklumkan secara rasmi. Setelah cadangan itu dikemukakan kepada saya secara rasmi, saya telah melihat apa yang dikehendaki daripada saya di dalam kedudukan tersebut. It's not going to be easy. I go in with my eyes wide open to realize what is ahead of me. But I also, I am a man of challenge. I like challenges. So I don't mind taking that head on. I believe it's going to be a long drawn process. There is no immediate change. There is no change that you can do in the middle of a season. As you know, we are in the middle of a season now. However, looking forward, Stuart dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu MFL berkuat kuasa 1 September 2021. Saudara, kejayaan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang meraih pingat perak Olimpik Tokyo 2020 terus mendapat perhatian. Terbaru, Kerajaan Negeri Terengganu menyampaikan insentif buat anak jati dungun ini. Selain menerima ganjaran wang tunai RM50,000 yang disampaikan sendiri oleh Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, beliau juga turut menerima sebuah rumah bernilai RM300,000 di Dungun. Menurut Datuk Seri Ahmad Samsuri lagi, Kerajaan Negeri Terengganu juga bersedia untuk membantu sepenuhnya segala keperluan Datuk Azizul Hasni dalam persediaan penampilan terakhir di Olimpik Paris 2024 nanti. Senantiasa lepas hari ini ada apa juga keperluan kesukanan yang diperlukan oleh beliau dan rakan-rakan atlet yang lain yang boleh menunjukkan satu prestasi yang dibanggakan. InsyaAllah Kerajaan Negeri tidak akan loket dan akan terus membantu setakat yang kami bolehlah. Dengan insentif yang diberikan ini sudah tentu menonjolkan lagi semangat saya lah dalam dunia sukan ni. Seperti semua tahu, saya sekarang ni akan membuat persediaan ke Sukan Olimpik di Paris, iaitu kemungkinan akan yang terakhir lah saya rasa. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Saudara, menjelang sambutan Hari Kebangsaan nanti, kibarkan jalur gemilang tanda anda cintakan negara. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.